soalan yang tak jelas ni, boleh DM Ustaz Anwar Majdi. Tak? Saya ingat lepas ni kita punya IG live ni, saya nak up dekat kita Buku Puris punya YouTube. Boleh Ustaz? InsyaAllah. Okay, insyaAllah boleh. So bagi tu buku kedua tu. Ini buku kedua saya yang di bawah terbitan Telaga Biru. So yang ni yang lebih ilmiah, yang penuh dengan fakta, yang penuh dengan fakta. So kalau kita tengok beza dia dengan Talaki santai. Tapi Syam, negara misteri akhir zaman, dia lebih kepada ilmiah, pada fakta yang betul-betul fakta lah, kajian pada sudut hadis, Quran. So full colour apa buku tu? Tak full colour. Dia ada juga hitam putih. Hitam putih kah? Hitam putih. Itu masih ada di ni lah, stoknya masih ada lagi lah. Stoknya masih ada lagi. Okay. Ustaz memang jual direct ke kena beli dengan penerbit? Jual direct. Saya ada beli daripada penerbit. Saya jual lah. Ada yang saya jual. Banyak orang kan. Sebab kalau ikut yang buku Talaki dengan kami ni, stok yang terkini saya cek 2 tahun lebih dah. Clear dia? Dia tak overclear. Tak apa clear alamak. Boleh kita masuk soalan seterusnya Ustaz? Ya. Okey. So tadi Ustaz dah cerita pasal pengalaman belajar di Syria, dan sekarang ni kita nak tahu bagaimana keadaan terbaru mengenai Syria hari ini dan apa perkembangan terkini yang Ustaz tahu, boleh kongsikan. Okey, so maklumat yang terkini ni saya tanya daripada kawan-kawan, seorang kawan yang masih lagi duduk di Syria tu. So setakat ni Syria macam mana yang kita tahu, pergolakan tu masih lagi berterusan. So dia bukan lagi menjadi orang panggil apa, kalau dulu saya demonstrasi yang rakyat buat, sebab dia orang tak berhati dengan kerajaan. Jadi tapi sekarang ni pergolakan tu dia jadi macam perang saudara. So agak senjata revolusi. Dan kalau kita melihat pergolakan tu macam berlaku lagi di beberapa tempat. Dan tetapi kalau kita melihat sekarang ni macam dia agak stabil sikit, kerajaan tu agak stabil sikit, sebab orang panggil apa, revolusi ni dia dah semakin berkurangan, dia pun tak dapat bantuan. So kalau kita nak bagi tahu korban atau korban yang mati yang rasa dah lebih daripada 1 juta. So kemudian yang berhijrah ke luar negara ni pun mungkin lebih daripada 6 juta, daripada perserakan daripada montar tempat dah. So kalau ikut perkembangan pada hari ini, mungkin di Damsyik saja yang masih stabil. Cuma yang tempat yang lain tu mungkin masih lagi diserang, mungkin masih lagi berlaku pergolakan secara kecil lah, sebab yang pergolakan secara yang besar ni dah berlaku. Dia berlaku lebih kurang dalam 4-5 tahun yang lepas. Tapi sekarang dah semakin slow. Dan mungkin lah kita tengok kerajaan Syria tu sendiri dia semakin mencekam balik lah, kuasa dia tu dah semakin
stabil daripada dulu. Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah. 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 So kalau untuk yang sekarang ni macam tu lah. Kematian ni saya rasa macam dah tak diupdate dah apa yang terkini sebab terlampau ramai sangat. Kita doakan semoga negara jadi lebih baik lah. InsyaAllah. So kalau kita nak relate dengan PKP, dengan COVID-19 ni, Syria pun macam mana dia punya negara tu terkesan juga tak dengan COVID-19, dan adakah mereka pun dikenakan PKP macam kita? Dan masih ada orang cakap macam kita setiap hari kita ada update berapa yang kena, berapa yang meninggal. So COVID-19 di Syria ni apa yang terkini yang Ustaz dapat tahu? Saya ada bertanya berhubung dengan kawan-kawan saya yang kawan Arab yang masih ada di sini. So dia orang pun kena PKP macam kita. Sebab di Syria ni antara yang agak lewat lah terkena dengan COVID-19 ni. Tapi dia orang terkena juga pasal tentera daripada Iran. Kan kita tahu Iran dia menjadi sangat teruk lah, itu lebih kurang dalam sebulan yang lepas jadi sangat teruk. So Iran ni ada banyak hantar tentera masuk ke dalam Syria. So jadi tentera dia ni berulang alik lah daripada Syria ke Iran, dia balik ke Syria balik. So dia orang ni yang bawa penyakit pula masuk ke Syria. So yang kebanyakan yang terkena jangkitan COVID-19 ni adalah daripada kalangan tentera kerajaan Syria, sebab dia orang ni banyak bergaul dengan tentera daripada Iran, sebab kita tahu Iran dia ada hantar tentera bantuan untuk Syria, dia nak stabilkan Syria tu. Jadi banyak jangkitan berlaku melalui tentera lah. Dan setakat sekarang ni dia masih lagi dia tidak dia macam setengah negara komunis yang mungkin bilangan sakit COVID-19 ni dia tak update secara jujur. Mungkin ada maklumat yang Yelah tu, betul lah tu. Dengan keadaan pergolakan lagi. Dengan keadaan pergolakan tu. So macam kalau kita tengok macam di China sendiri, negara mungkin dia ada macam unsur-unsur menyuruhkan maklumat yang sebenar. Betul. Jadi betul. Berlaku di situ. Ada kemungkinan lah. Jadi so sampai sekarang kita tak dapat nak tahu berapa jumlah yang sebenar. Betul. Mungkin ada maklumat kepada dia orang, tapi dia orang tak dedahkan pada untuk umum. Yelah tu. Ya. So kalau ikut pada Syria itu sendiri, sebelum terjadinya COVID-19 ni lah orang cakap kan, yang menurut pengetahuan Ustaz, adakah Syria pernah mempunyai sejarah dilanda wabak yang dahsyat macam ni? Dan bila berlaku, dan boleh Ustaz ceritakan pada kita punya viewers? Baik. Jadi Syria ni sebenarnya dia pernah ada sejarah yang pertama terkena wabak di dalam sejarah Islam lah. Wabak secara besar-besaran. So kalau kita melihat dalam sejarah, saya ada tulis di dalam buku Syam Misteri Akhir Zaman. So saya ada menceritakan sebenarnya di Syria ataupun negara lama dia Syam, kita sebut Syam kan, iaitu gabungan di antara Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, pernah dilanda satu wabak pada tahun 15 Hijrah, pada zaman Sayyidina Umar. So wabak tu dipanggil sebagai wabak Ta'un Amawas. Ta'un Amawas yang mana jadi so dia sehingga bilangan ini adalah lebih daripada 25,000 orang. So dia sangat dahsyat lah wabak berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Sebab tu kita melihat banyak orang yang menceritakan sistem lockdown, kuarantin adalah berdasarkan daripada kisah tu. Dan itu benar-benar yang berlaku kepada Syria, yang menjadi sejarah pertama lah, dan menjadi satu ikutan, menjadi satu dalil untuk kita nak kuarantinkan diri sendiri ini
adalah berdasarkan daripada kisah Syam tu dan juga daripada pada ketika tu, iaitu Ubaidillah bin Jarrah. Dia bagi tahu dia kata sebenarnya Syam ni tengah dilanda dengan wabak yang apa nama, menular dalam masyarakat. Jadi so kita nak masuk dulu lah. Jadi Sayyidina Umar pada ketika tu berbincang dengan para sahabat. So dia buat suara minta pandangan. Kita nak masuk ke, kita payah masuk. Dan kita tak nak masuk pun, kita nak tolak daripada Madinah. Jadi so kita dah habis banyak duit untuk habis isi itu. Dan kemudian kita dah sampai dah. So jadi berlakulah apa yang kita lihat bahawa Sayyidina Umar dia akhir sekali mengelak daripada masuk ke dalam Syam tu kerana dia melihat ada satu kepentingan itu untuk mengelakkan daripada wabak. Itulah yang banyak menjadi sandaran dalil lah kepada kita sebagai orang Islam ni untuk mengambil iktibar apa yang kita kena buat apabila satu negara dilanda dengan wabak. Jadi kita Sayyidina Umar sebenarnya dia adalah satu kisah yang sangat panjang, yang dalam hadis tu sangat, dalam satu riwayat para sahabat dia sangat panjang. Jadi so kita boleh melihat banyak. Sekarang saya ingat kisah Sayyidina Umar berdepan dengan wabak tu pun dah banyak di dalam Facebook, jadi kita boleh tengok dan kita boleh cek situlah. Jadi itulah sejarah sebenarnya Syria. Dia pernah dilanda satu wabak yang sangat dahsyat. Dan wabak tu memang mematikan ramai orang dan ramai daripada kalangan sahabat, ramai yang meninggal dunia, yang meninggal dunia kerana dilanda wabak tu. So hampir lebih daripada 25,000 orang semuanya umat Islam yang berkorban sebab wabak tu. Tapi kalau kita melihat dengan yang jadi COVID-19 ni, saya rasa lebih ramai lagi. Betul. Jadi sedikit sejarah apa yang berlaku yang pernah berlaku di Syam pada satu ketika dulu. Okay, Alhamdulillah. So pada viewers, kita punya line memang tak berapa nak clear. Lepas ni kita akan upload kita punya video ni insyaAllah kat YouTube Buku Polis. Jadi kita memang mengharapkan mana-mana ketidakjelasan sepanjang IJ Live ni boleh usulkan soalan tu direct pada Ustaz Anwar. Ustaz Anwar dia rajin balas mana-mana soalan. Dia suka cerita lah menjawab mana-mana soalan daripada penonton berkaitan buku Talaki, buku Syam ataupun isu yang kita cerita tadi, wabak yang pernah berlaku sebelum ni di Syria. Jadi kita nak masuk topik puasa lah ni. Sepanjang berada di Syria, apakah suasana Ramadan di sana yang sangat berbeza daripada tempat kita, Ustaz? Boleh kongsi pengalaman berpuasa di Syria, Ustaz? Ni kita masuk topik kita ni. Okey, jadi so di Syria kita tahulah kan, lain tempat, lainlah budaya dia. So ada banyak perbezaan, suasana tak kalah jauh di mana-mana pun, di mana-mana negara sendiri pun sebenarnya tak berapa jauh sangat perbezaan tu. So di Syria ni, antara perbezaan dia yang pertama sekali, pada sebelum waktu sahur, dia orang ni ada satu, macam bukan satu kumpulan lah, ada sukarelawan yang dinamakan sebagai Al-Mustahir. Kerja dia orang ni kejut dah, ketua-ketua periuk buat bising kejut dan orang bangun daripada sahur. So itu satu budaya yang dah lama, satu budaya yang dah ingat tahun dia orang buat, dan masih sampai zaman saya belajar sana pun masih dia orang buat lagi. Jadi dia orang akan berjalan daripada rumah ke rumah
So dia orang ketuk akan bangun sahur. So kemudian pada waktu sahur juga ada 2 kali azan. Satu azan yang mungkin tempat kita ni tak tahu pun nak buat sangat. Tapi azan tu bagus sebab dia itu adalah sunnah Nabi, daripada sunnah Nabi. Yang mana azan yang pertama itu adalah azan yang menandakan. So kita boleh untuk setiap sedia untuk makan azan nak kejut orang subuh waktu subuh. Kemudian azan kedua adalah azan yang masuk waktu subuh. Dan kemudiannya sama macam kita, dia orang pun buat iftar, buat jamuan, berbuka, buat tajaan tajaan sahur. Tetapi mungkin perbezaan yang saya nampak ketara di Syria ni adalah apabila banyak kita melihat masyarakat itu lebih menumpukan kerohanian, aktiviti kerohanian. Contohnya macam kalau dalam bab menderma ni macam kita tengok hari ni lah, macam NGO yang sumbangkan untuk barang-barang pada musim PKP ni. So kalau macam di Syria tu dia menjadi kelaziman pada tiap hari pada sepanjang bulan Ramadan. So jadi kita orang masa belajar Malaysia yang di sana, jadi kita sangat meriah dengan bantuan-bantuan, dengan derma, dengan sedekah. Asal kalau dia tengok macam orang Melayu ni, pelajar Malaysia pakai kopiah, dia tengok asal belajarnya. So kita dia tak kenal pun, tapi dia akan datang, dia akan bagi duit, dia akan bagi barang, bagi macam-macam. So sampai kadang-kadang ada setengah pelajar yang dapat bantuan ni cukup lah untuk sawah hidup dia orang, belajar macam bulan, 3 bulan. Kadang-kadang mungkin duit yang kita dapat daripada hasil sedekah tu pun mungkin kadang-kadang kalau ikut kiraan duit kita ni mungkin boleh mencecah 4,000 ke 3,000 mungkin. Sangat banyak sebab pagi-pagi kita pergi masjid pada waktu musim Ramadan. Jadi dia akan bagi duit lepas sembahyang subuh. Kadang-kadang keluar pada masjid, ada seorang pakcik Arab mana tau, dia datang, dia bagi duit. Lepas tu macam duit raya tak? Bagi duit. Lepas tu nanti kita pergi sembahyang waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib, isyak. Setiap waktu dapat. Ya, setiap waktu dapat. So, jadi macam nampak meriah lah aktiviti sedekah. Lain macam lah. Kadang-kadang kita berjalan di pasar nak beli barang, dia bagi, entah mana tu dia melintas, dia bagi duit kat kita. Kita macam kadang-kadang kita duduk di rumah, dia datang ketuk pintu, dia bagi duit. Jadi kalau di sana tu Ramadan tu, musim Ramadan tu, rezeki tu datang kepada kita cukup banyak lah. Jadi dah jauh buat Ramadan kita berusaha ni. Kita berjumpa selalunya macam di kedai-kedai, tapi semua masjid tu ramai orang yang berjumpa. Mana-mana pun macam baca dia menjadi satu budaya yang budaya yang sangat macam kita pergi kedai, macam selalu kita tengok kalau tempat kita ni tak ada pelanggan, mungkin dia duduk set apa kan. Tidak, di sana tu dia orang macam buat. Jadi macam sangat meriah lah dengan agama, dengan aktiviti rohani. Dan kemudian kalau kita tengok di sana pada setiap malam pada waktu musim pada solat tarawih, kita akan tengok pasti dia macam di Syria. Perbezaan Syria dengan Malaysia, pada kita ni selalunya kita akan penuh masjid daripada awal Ramadan sehinggalah kepada pertengahan Ramadan lah, kita akan penuh dengan orang yang datang masjid. Malam yang terakhir kita agak kurang sebab saya pada setiap malam saya mengajar, saya tazkirah di masjid sehinggalah Ramadan. Selalunya kita tengok
hingga membesar saja. Yang Yelah, nak raya. yang semua. Tapi kalau di sini dia agak lain. Dia pada 10 malam yang terakhir itulah yang paling berlimpah. Makin ramai. Makin ramai. Jadi dia sangat berbeza lah dengan apa nama di Malaysia ni, sebab kita melihat dia lebih menghargai peluang. So dan kemudian ada di setengah-setengah masjid pada malam yang ke-27 yang mungkin ada kepercayaan setengah jemaah tu malam tu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi dia akan bawa rambut Nabi untuk kita tengok malam. So mungkin itu ada special. Jadi pada 10 malam yang terakhir tu sebenarnya dia orang tak tidur. Jadi dia akan buat macam ni. Dia akan daripada selepas mayang tarawih itu dia akan buat macam majlis zikir. Dia akan buat macam-macam program lah di masjid sampailah kepada yang mulai di masjid. Dan boleh dikatakan 10 malam yang terakhir ni sangat melimpah ruah lah orang yang datang ke masjid itu. So jadi itu macam kita melihat satu perbezaan yang ketara lah. Mungkin di sana dia orang tu sangat menghargai peluang beribadat pada 10 malam yang terakhir. Sebab kalau kita bandingkan dengan di negara kita ni mungkin ada perbezaan yang ketara lah. Kita melihat daripada jadi itulah suasana dia yang agak berbeza. Itu sepanjang 6 tahun kat sana tu. Ya, sepanjang 6 tahun lah di sana keadaan dia macam tu. Keadaan dia lebih menghargai lah pada bulan, dia lebih menghargai bulan Ramadan sebagai ibadat. Jadi kita melihat masing-masing macam berlumba benda baik. Jadi sedekah, jadi baca Quran. Jadi yang paling ketara sekali adalah budaya sedekah lah. Orang yang sedekah tak memang. So kalau ikut tadi Ustaz cakap balik Malaysia 2012 tu waktu bulan puasa Ya, saya balik bulan 7. Saya balik bulan 7 tahun 2020. Jadi kebetulan kena bulan puasa. Saya balik tu memang awal bulan puasa macam ni. Baru 2-3 hari tu kena hantar balik. So waktu tu yang dekat Syria tu awal-awal puasa tu macam mana? Dia punya jelas sebab pergolakan baru mula apa semua waktu tu. Dia punya suasana dah mula berbeza ke macam mana waktu tu? Pada tahun 2019 masa mula berlaku pergolakan tu dia tak ada beza sangat. Dia tak ada beza negara-negara yang cuma 2020 masuk tahun yang kedua tu dia ada perbezaan sikit macam program-program tu diketatkan, tak boleh berhimpun ramai sebab nanti rakyat ambil peluang buat demonstrasi ke. Jadi so dia kurangkan sikit lah aktiviti tu. So boleh Ustaz kongsi kan? Ya. Boleh kongsi feedback pembaca buku Talaki selepas diterbitkan pada Oktober 2016 ni. Boleh kongsikan feedback pembaca. Okey. So alhamdulillah sebahagian daripada feedback tu saya kongsikan dalam IG saya. Kebanyakan dan ada yang berjumpa secara lisan. Alhamdulillah saya pun satu benda yang saya tak sangka adalah buku Talaki ni boleh memberi satu semacam rujukan lah. Ada pelajar-pelajar yang lepas saya start yang berhubung dengan saya, dia tanya, dia kata macam alhamdulillah bagus sebab bagi guideline untuk pelajar-pelajar yang lepas saya start SPM. Kadang-kadang dia orang macam cari-cari kan, ada cari maklumat untuk nak sambung belajar bidang apa. So itu satu benda yang saya selera lah. Apabila buku Talaki ini dia mendapat dia boleh menjadi satu inspirasi. Dan ada beberapa orang pelajar yang daripada yang nak sambung belajar di Mesir, dia orang berhubung dengan saya dan sampai sekarang dia orang masih merujuk
benda yang nak kena buat, macam mana nak jadual lagi, macam mana nak imbangkan di antara waktu bentar lagi dengan waktu persatuan pengajian universiti. So saya sendiri pun tak sangka yang sebenarnya tak lagi ni dia boleh cetuskan satu inspirasi pada pelajar-pelajar muda ni lah. So ada juga mak ayah yang datang jumpa dengan saya dan dia orang bertanya apakah kuliah-kuliah ataupun pengajian-pengajian Islam yang mungkin sesuai dengan anak dia orang, tempat-tempat mana yang lebih sesuai. Jadi ini bagi saya satu pendedahan yang benda yang agak menarik lah bagi saya. Mungkin saya pun tak sangka daripada buku tak lagi ini orang-orang di sekeliling kita boleh mendapatkan inspirasi ataupun jalan ataupun guideline macam mana dia orang nak nak menungkah ataupun makin sangkut. Okey, betul. Okey Ustaz, kita terus pada soalan yang terakhir lah. Kesinambungan buku talaki. Sebab 2016 dah 4 tahun ni, kalau ikut Ustaz dah habiskan penulisan ke, akan macam mana tu punya kesinambungan ni? Pasal ramai juga tanya tu. Stok kat kita pun 300 mungkin dah boleh mula penulisan untuk buku kedua kot. Okay. So untuk buku Puris sambungan talaki yang kedua ni sebenarnya memang saya dah siap lah bang. So kita cuma nak tunggu. Saya pun ada berjumpa dengan beberapa publisher yang lain lah. So mungkin terpaksa terhentilah perbincangan tu sebab bila berlaku PKP ni, so tak dapat nak diteruskan. Dia orang tak boleh nak bagi kata putus lagi lah sebab semua kita pun tahu semua stop, semua operation stop sekarang. So jadi insyaAllah lah kita berdoa mungkin kalau PKP kita ni dah selesai, dah okey, mungkin hujung tahun ni kita dah mungkin sambungan talaki tu boleh diteruskan lah kot. InsyaAllah lah, doa-doakan. So sebagai kata-kata orang cakap penutup sesi IG Live kita ni, sebab untuk bahagian saya minta maaf lah pada para viewers. Kita punya line memang kita itulah di luar jangkaan. Dan insyaAllah kita punya perbualan ni saya akan upload dekat YouTube Buku Puris. Dan saya sangat alu-alukan sebarang persoalan ialah lagi-lagi bila tadi talian terputus sangkut semua tu, boleh terus direct dengan Ustaz Anwar Majdi di Facebook atau Instagram, dan juga IG kami lah. Saya akan forward pada Ustaz Anwar kalau ada soalan yang kami tak boleh jawab. Dan dari pihak Ustaz Anwar boleh kongsikan cakap pesanan puasa dan sepenuh PKP ni lah kepada semua viewers kita. Bismillah. Okey. Jadi alhamdulillah kita pun dah banyak yang kita bercakap mengenai buku talaki ni. So tak ada apa yang saya nak kongsikan, cuma daripada apa yang saya boleh katakan, pada bulan puasa yang kita lalui pada tahun ni sebenarnya agak berbeza lah daripada bulan puasa yang kita pada ni. So kita tak boleh nak tarawih sendiri dan kita tak boleh nak tarawih secara berjemaah. So kita tak dapat nak pergi bazar, kita tak dapat nak keluar daripada rumah. Tapi kita ambil lah peluang yang semasa PKP ni adalah untuk kita nak perbaiki amalan kita, terutamanya dalam bulan puasa ni. Jadi saya rasa macam
kebanyakan daripada kita pun bersetuju, kita pun mempunyai banyak masa yang terluang dengan anak-anak dan keluarga. So jadi kita ambillah masa untuk kita menambah nilai untuk diri kita. Sebagai contoh, mungkin kita tengok kan sekarang di Facebook ada yang kata sekarang semua kena jadi imam, semua kena jadi di dalam Betul. masjid kan. So tak pernah kita nak jadi imam. Tengah orang tu tak pernah jadi imam, tapi kalau dia sangkut rumah mak mentua ke dia kena jadi imam kan. So Saya lah tu, rumah mak mentua ni Ustaz. ya. Jadi so kita ada banyak peluang sebenarnya untuk pada kita tak ada masa nak disibukkan dengan kerja-kerja yang lain dah yang berat. Sebab semua orang buat operasi di rumah. Jadi masa tu kita ambil peluang betul-betul lah. Mungkin selepas daripada PKP ni habis dan kita sendiri pun tak ada peluang yang sangat selapang macam ni. Jadi sekarang kita ada peluang yang sangat lapang untuk kita nak tambahkan kualiti ibadat kita. Sekarang saya rasa kita tak ada masalah kalau kita nak baca Quran. Kita tak ada masalah kalau kita nak tambah zikir harian, surat. Sebab kita semua orang tak disibukkan dalam pekerjaan. So kita memang ada 24 jam yang sangat-sangat free. Kalau yang belum pada ni, kita memang sangat sibuk kan. Kerja, penat, balik rumah.